Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Hasan dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, sebelum kami lanjut mengenai laporan wawancara kami, saya akan memberi sedikit pengenalan terhadap laporan wawancara kami, iaitu insan guru profesional. Baiklah, segala puji syukur kepada Tuhan kerana rahmatnya kami mampu untuk melaksanakan laporan wawancara insan guru profesional ini dengan jayanya. Tidak lupa juga dengan Dr. Hasan, anak lelaki guru kami, iaitu pensyarah bagi subjek ini, kerana telah banyak memimpin kami dalam pembuatan laporan ini. Laporan ini adalah untuk melaksanakan tugasan dalam kursus Care Klinik 303 Insan Guru Profesional. Kursus ini merupakan salah satu kursus yang penting serta wajib diambil oleh setiap penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris sebelum melangkah ke alam perguruan sebagai satu persediaan menjadi seorang guru. Kursus ini juga menyediakan banyak informasi tentang atribut seorang guru yang boleh kami aplikasikan ketika menjadi seorang guru pada masa akan datang. Berdasarkan arahan tugasan ini, kami perlu untuk mengadakan wawancara terhadap 2 orang guru, iaitu seorang guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan moral, manakala seorang lagi guru mengajar selain mata pelajaran pendidikan moral. Menerusi wawancara yang dilaksanakan, kami telah memperolehi pelbagai ilmu baharu daripada jawapan-jawapan serta respon yang diberikan oleh guru-guru yang telah kami wawancara. Pada 10 April 2023, bersamaan hari Isnin jam 10.30 pagi, kami telah mewawancara salah seorang insan guru profesional bagi subjek Pendidikan Bahasa Melayu menerusi aplikasi Google Meet. Seterusnya, insan guru profesional yang kedua pula kami telah mewawancaranya pada 11 April 2023 bersamaan hari Selasa pada jam 9 malam menerusi aplikasi Google Meet. Ini merupakan latar belakang guru pendidikan moral yang telah menjadi guru wawancara kami. Beliau dinamakan sebagai Cikgu Rafidah binti Muhaladin. Beliau mengajar di SMK Bandar Bintango, Sarawak. Beliau berasal dari Sarawak. Bersekolah di SRK Mandor Aris Lalang dari tahun 1 hingga tahun 6. Lepas itu, beliau bersekolah di SMK Agama Sibu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Setelah itu, beliau menyambung pelajaran di UiTM Shah Alam selama 3 tahun dan mengambil jurusan pengurusan sukan. Beliau menyambung KPLI selama 1 tahun di IFTAR Kuching Sarawak pada tahun 2006. Selepas itu, beliau mendapat penempatan pertama kejaya sebagai guru di SMK Kapit nombor 2. Ini pula merupakan latar belakang guru selain bidang pendidikan moral, iaitu guru bahasa Melayu yang menjadi guru wawancara kami. Beliau diberi nama sebagai Cikgu Julia binti Ahmad Shah, guru bahasa Melayu di SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Seberang Perak. Beliau bersekolah di SK Datuk Sagor pada tahun 1985 sehingga 1990. Setelah itu, beliau bersekolah di SMK Datuk Seri Maharjalela pada tahun 1991 sehingga tahun 1995. Beliau menyambung tingkatan 6 di SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Seberang Perak pada tahun 1996 sehingga 1997. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Putra Malaysia iaitu UPM dalam bidang bahasa Melayu sebagai bahasa pertama pada tahun 1998 sehingga pada tahun 2001. Penempatan pertama beliau sebagai seorang guru adalah di SMK Datuk Seri Maharjalela pada tahun 2001 sehingga pada tahun 2017 dan berpindah ke SMK Sultan Abdul Jalil Shah, Seberang Perak pada tahun 2017 sehingga pada tahun 2023. Data atribut insan guru profesional hasil wawancara daripada kedua-dua guru dilihat dari segi persamaan dan juga perbezaan. Untuk persamaan terdapat
Dua item penting. Yang pertama adalah minat, di mana kedua-dua guru ini menekankan perlu adanya minat yang mendalam terhadap profesi perguruan. Kedua adalah kreatif, mencipta sesuatu yang baharu, di mana kedua-dua guru yang diwawancara menekankan sikap kreatif dalam mencipta sesuatu yang baharu ataupun pembaharuan dari segi aktiviti, pelaksanaan PDPC dan sebagainya. Manakala untuk perbezaan pula terdapat dua item juga. Yang pertama adalah dari segi dorongan menjadi seorang guru. Untuk guru bukan bidang iaitu Cikgu Julia, beliau didorong oleh ahli keluarga dan juga pensyarahnya sendiri. Untuk guru bidang iaitu Cikgu Siti, beliau terinspirasi daripada gurunya sendiri. Untuk pendapat mengenai penambahbaikan sikap guru yang perlu ada dalam setiap guru, untuk guru bukan bidang iaitu Cikgu Julia, beliau menasihati supaya setiap guru tidak perlu menunjukkan kepandaian diri ataupun sombong dengan kepandaian diri yang ada. Manakala untuk guru bidang iaitu Cikgu Julia, beliau menekankan supaya setiap guru perlu berusaha mempamerkan kekuatan profesi guru. Seterusnya, dalam aspek guru bidang berdasarkan model insan guru profesional mengikut bidang ini, terdapat dua persamaan dan perbezaan. Persamaan yang pertama adalah sentiasa sabar. Kedua-dua guru sentiasa sabar dalam melayan kerana murid. Mereka juga tidak jemu dalam mendidik pelajar dan sentiasa sabar. Persamaan yang kedua ialah kedua-dua guru sentiasa memotivasikan pelajar. Mereka juga selalu menasihati pelajar serta memberikan kata-kata semangat kepada pelajar agar tidak mudah putus asa dalam pembelajaran. Mereka juga sentiasa mengajar pelajar untuk sentiasa berusaha. Seterusnya, terdapat perbezaan yang ada dalam insan guru profesional iaitu dari segi cara penyampaian. Kedua-dua guru ini berada di dalam bidang yang berbeza. Cikgu Julia lebih tertumpu pada penerapan bahasa, manakala Cikgu Siti lebih tertumpu kepada penerapan nilai murni. Yang terakhir ialah cara komunikasi, iaitu Cikgu Julia bersifat lebih formal, manakala Cikgu Siti bersifat santai-santai saja dalam pembelajaran. Dalam sesi pembelajaran, kedua-dua guru menggunakan kaedah seperti ini kerana ingin mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa dan ceria di dalam kelas. Murid-murid juga dapat berkongsi serta dapat bertanyakan soalan kepada guru. Mereka juga merasa selesa semasa sesi pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Kedua-dua orang cikgu telah menyatakan bahawa sebagai seorang guru, kita perlulah bersifat adil, iaitu melayan anak murid kita sama rata tanpa memandang latar belakang mereka. Dan juga kita juga perlu mengetepikan sikap pilih kasih terhadap murid dan sentiasa peka terhadap keperluan murid dari semasa ke semasa. Seterusnya, sebagai seorang guru kita haruslah bersemangat, iaitu mencintai profesi perguruan agar dapat terus meningkatkan pengetahuan dari semasa ke semasa dan rasa semangat menjalankan tanggungjawab dalam mendidik anak murid akan memudahkan kita punya perkongsian ilmu kepada murid. Yang terakhir ialah kreatif dan kritis, iaitu kita sebagai guru pandai menentukan tempat untuk kita menjalankan sesi PDPC, dan kita sebagai guru juga perlulah pandai menarik minat murid untuk mengikuti PDPC. Sebagai contohnya, kita menggunakan bahan bantu mengajar yang berkesan semasa melakukan sesi PDPC. Secara kesimpulannya, yang telah kami dapat simpulkan daripada sesi wawancara insan guru profesional adalah guru yang mempunyai ciri-ciri profesional, beretika dan atribut yang baik sangat penting kerana ianya memberi impak yang positif kepada ramai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia pendidikan. Boleh dilihat sejak dahulu lagi pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi memartabatkan kerjaya keguruan dan sistem pendidikan negara. Usaha tersebut berterusan pelaksanaannya sehingga kini dengan penambahbaikan hasil daripada penyelidikan yang dibuat terhadap kerjaya keguruan dan sistem pendidikan di negara ini. Modal insan yang cemerlang adalah hasil didikan daripada pendidik yang cemerlang dengan ciri-ciri profesional guru yang cemerlang. Profesi keguruan yang baik akan mampu meningkatkan sistem pendidikan negara. Hal ini kerana kedua-duanya adalah elemen yang berkait rapat dalam dunia pendidikan.